Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 889. Antara paparan utama. SOP separuh masa atau rakyat Malaysia degil. Mana komputer riba percuma? Kerajaan PN, belajarlah mendengar nasihat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mengejutkan dan menakutkan, terkini Malaysia telah menduduki tangga ke-10 dunia yang merekodkan kadar kes jangkitan tertinggi COVID-19 bagi setiap sejuta penduduk. Data Universiti Johns Hopkins yang dikemas kini setakat 11 Mei lalu menunjukkan kes mingguan di Malaysia sudah melepasi United Kingdom dan Amerika Syarikat. Mengikut data tersebut, Malaysia mencatatkan kadar 833.34 per sejuta penduduk dijangkiti pandemik itu, manakala Filipina 425.26, Cambodia 262.1, Thailand 200.29 dan Indonesia 133.7. Rekod tersebut sekaligus menyaksikan situasi pandemik yang membawa maut itu di Malaysia sebagai paling teruk dalam ASEAN. Jom Channel mengambil satu contoh yang lebih jelas. Isnin lalu, Malaysia mencatatkan kematian harian tertinggi dengan 45 kes dilaporkan setakat jam 12 tengah hari. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah berkata, daripada jumlah tersebut, sebanyak 44 kematian membabitkan warga negara manakala seorang lagi bukan warga negara. Rekod kematian itu menyaksikan jumlah keseluruhan maut akibat COVID-19 sudah mencecah 1,947 kes pada Isnin. Dalam masa sama, jumlah kemasukan ke unit rawat terapi ICU pada hari itu juga meningkat kepada 522 kes sekaligus tertinggi sejak pandemik COVID-19 bermula dan seramai 273 daripadanya memerlukan bantuan alat pernafasan. Paling menakutkan kita adalah apabila Malaysia sehingga kini mencatatkan 66 kes COVID-19 yang dijangkiti oleh varian South African B1351 dan 5 kes dijangkiti varian dari India B16172. Tan Sri Dr. Noor Hisham berkata 4 kes tempatan yang dijangkiti varian Afrika Selatan telah dikesan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Sebanyak 8 kluster dikesan mempunyai kes jangkitan varian Afrika Selatan dengan kluster Jalan Canning Estate dan kluster Kampung Bunut Sarang Burung mencatatkan bilangan tertinggi masing-masing 10 kes. Ini diikuti kluster Kebun Baru 9 kes, Kampung Domis 7, Jalan 54, Teknologi Emas 3, manakala Bangkahulu dan Bayan Cendrawasih masing-masing mempunyai 1 kes. Bagi saringan kontak rapat terdapat 19 kes termasuk 3 kes baru dijangkiti oleh varian South African B1351. Tetapi nampaknya sebahagian daripada rakyat Malaysia seolah-olah menganggap semua ini hanya satu berita hiburan, bukan sesuatu yang menakutkan. Pengisytiharan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 seolah-olah tidak membawa apa-apa makna, degil dan tidak mendengar kata. Apa tidaknya, senario yang cukup mudah untuk kita hadam adalah apabila aliran trafik sesak teruk sepanjang 3.3 km sebelum keluar Plaza Togombak menghala ke Kuala Lumpur setakat jam 6 petang Isnin. Situasi laluan dari pantai timur itu dilaporkan Lembaga Lebuhraya Malaysia LLM menerusi Twitter berserta foto rakaman kamera liter tertutup CCTV dengan jalan dari arah bertentangan dilihat agak lengang. Pertambahan jumlah kenderaan di lebuhraya tersebut serentak dengan berakhirnya cuti panjang sempena Hari Raya Aidilfitri. Pastinya aliran trafik sesak itu mencetuskan persoalan sejauh mana Perintah Kawalan Pergerakan PKP dengan larangan rentas daerah dan negeri bermula pada 10 Mei hingga 6 Jun dipatuhi orang ramai. Sejauh mana pula ketegasan yang dilaungkan oleh pihak berkuasa sehingga sebahagian daripada rakyat Malaysia bebas merentas negeri dan daerah. Ramainya orang yang sedang nazak di pantai timur, banyaknya kes kematian yang melibatkan mereka di sana. Semua itu menjadi persoalan kepada mereka yang langsung tidak keluar rumah demi menjaga SOP dan menghormati PKP.
Sebelum ini, laluan keluar masuk Mahala ke Plaza Tergombak dilapor menerima jumlah kenderaan sekitar 80,000 hingga 120,000 pada hari biasa. Namun, angka tersebut melonjak sehingga 180,000 kenderaan sekaligus menyebabkan kesesakan yang agak kritikal sewaktu musim balik kampung semasa perayaan. Negara sedang berdepan kapasiti sistem kesihatan awam yang semakin meruncing akibat gelombang ketiga COVID-19 dengan kewujudan sejumlah varian baru yang mencetuskan kadar jangkitan lebih tinggi. Semalam, terdapat lagi 4,446 kes baharu COVID-19 dengan 43,506 kes aktif dengan jumlah kematian sebanyak 1,947 kes. Daripada 4,446 kes, Kelantan mencatatkan 343 kes, diikuti Terengganu 201 dan Pahang 139 kes. Ternyata, ramai antara kita yang sangat degil dan pentingkan diri sendiri. Selagi SOP separuh masak dipandang remeh, prinsip di sana haram, di sini halal diamalkan. Selagi itulah kita tidak akan menang. Nampaknya Menteri Kanan Pendidikan Datuk Muhammad Razim bin Majidin mula tidak senang duduk sejak pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR yang diumumkan sejak PKP 3.0 dan bermula selepas Hari Raya Aidilfitri. Apa tidaknya, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, 150,000 unit komputer riba atau tablet yang dijanjikan kepada rakyat kini semakin ditelan bumi. Justru Jawatankuasa Pendidikan Pakatan Harapan menggesa Kementerian Pendidikan Malaysia KPM untuk menyegerakan bantuan komputer riba seperti yang dijanjikan dalam Belanjawan 2021 kepada semua golongan secepat mungkin. Ia berikutan kenyataan rasmi pihak kementerian bahawa sekolah-sekolah ditutup selepas cuti Hari Raya Aidilfitri dan pelaksanaan semula pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Jawatankuasa Pendidikan Pakatan Harapan menggesa kerajaan menyegerakan bantuan komputer riba kepada murid yang memerlukan dan memberi insentif khas kepada guru bagi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Pengerusinya Mazli Malik berkata arahan melaksanakan PDPR adalah satu langkah wajar memandangkan situasi pandemik COVID-19 terus meningkat. Bagaimanapun katanya ia harus diiringi dengan bantuan kemudahan PDPR untuk murid maupun guru yang tidak mempunyai kelengkapan. Langkah ini bagi memastikan proses PDPR yang akan dilaksanakan memberi keberkesanan yang maksimum kepada semua murid dan guru. Oleh itu, Jawatankuasa Pendidikan Pakatan Harapan menggesa Kementerian Pendidikan menyegerakan bantuan komputer riba seperti yang dijanjikan dalam Belanjawan 2021 kepada semua golongan secepat mungkin. Katanya dalam kenyataan bersama Nik Nazmi Nik Ahmad, PKR, Tiuni Ching, DAP dan Hassan Baharom Amanah baru-baru ini. Dalam pada itu, wakil rakyat pembangkang itu menyeru guru, murid dan ibu bapa yang memerlukan bahan pembelajaran supaya memanfaatkan platform Sophia.my sebagai antara alternatif sepanjang PDPR nanti. Dan terkini, UMNO mempersoalkan di mana pemberian komputer riba percuma selepas hampir 6 bulan perkara itu berlalu. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Muhammad Razlan Rafi berkata ini kerana beliau difahamkan dana telah dikutip daripada syarikat berkaitan kerajaan GLC dan badan korporat kepada kerajaan untuk menguruskan pemberian komputer riba kepada anak-anak rakyat Malaysia yang memerlukan. Mula-mula berjanji akan diedarkan pada bulan Februari. Tunggu punya tunggu, puasa sudah, raya pun sudah. Duit sudah ada, cuma proses pembelian sahaja dan pengurusan penghantaran tidak kunjung tiba. Kita pun tak tahu di mana silapnya. Susahkah nak beli komputer riba? Ada banyak jenama dan banyak kilang. Kalau tak boleh beli semua dalam satu jenama, beli pelbagai jenama. Perkara sangat mudah namun gagal dilakukan dengan mudah. Katanya dalam satu kenyataan. Beliau berkata apabila rakyat membuat tanda pagar kerajaan gagal, sepatutnya mereka melihat perkara berkenaan sebagai positif dan tingkatkan usaha memperbaiki, namun kegagalan ini amat ketara. Kementerian Pendidikan berjanji akan menambah TV pendidikan dengan pelbagai silibus setelah diumum dibiarkan begitu sahaja. Bahan video tidak berkualiti dan tidak cukup untuk memberi ilmu kepada anak-anak. Ia dibuat sekadar melepas batuk di tangga. Bukan sahaja pelajaran Malaysia, SPM sahaja yang perlu mengulang kaji. Anak-anak daripada darjah 1 hingga tingkatan 5 juga tidak mahu ketinggalan, katanya. Beliau turut menggesa Menteri Kanan Pendidikan agar menghentikan program pemberian beras dan kebajikan. Fokus kepada kerja hakiki anda, turun setiap masa, setiap waktu melihat guru-guru, duduk bersama mereka dan selesaikan masalah pendidikan ini, tegasnya. Kan dah mendapat. Sewajarnya setiap tindak tanduk menteri yang dilihat sangat cacar merba dan tidak mendatangkan faedah kepada rakyat dikecam dan disekolahkan. Ini sebagai pengajaran kepada mereka untuk lebih teliti dalam melaksanakan tugasan mereka.
Terang lagikan bersuluh, Menteri Kanan Pendidikan Muhammad Razif Jidin adalah antara menteri paling gagal dalam portfolionya. Ini pandangan ikhlas rakyat terhadap beliau. Bukan sahaja di pihak pembangkang, malahan juga daripada pihak rakyat yang menyokong kerajaan. Dalam masa setahun, berapa kali sekolah dibuka dan ditutup? Berapa banyak wang ibu bapa menghabiskan wang mereka yang sepatutnya digunakan untuk meneruskan hidup, digunakan untuk menyediakan kelengkapan sekolah anak-anak. Kemudian, sekolah ditutup. Paling menyakitkan apabila ada ibu bapa yang terpaksa menghabiskan wang beribu-ringgit untuk memasukkan anak-anak mereka sekolah berasrama penuh awal April lalu dan kini sekolah ditutup kembali. Kalau tak pandai nak buat kerja menteri, berhenti, berundur, serahkan kepada yang jauh lebih layak daripada anda, wahai Pak Menteri. Ingatkan bersekongkol dengan Muhyiddin hancurkan kerajaan Pakatan Harapan, kononnya nak menyelamatkan Malaysia. Anda boleh buat kerja tip-top. Rupanya, ibarat tikus membaiki labu, hancur lebur semuanya. Soalan Jom Channel untuk YB, mana komputer riba yang YB janjikan? Hari demi hari, peningkatan kes COVID-19 semakin menggetarkan jiwa rakyat. Jika darurat ciptaan Muhyiddin yang dikatakan untuk menanganinya, di mana pencapaian itu selepas 4 bulan ianya diisytiharkan. Kes positif baru COVID-19 di Malaysia terus mencatatkan lonjakan apabila 4,865 kes dilaporkan setakat tengah hari semalam. Rekod ini sekaligus menyaksikan kes kumulatif jangkitan COVID-19 di negara ini mencecah 479,421 kes. Kerajaan Perikatan Nasional perlu membuang ego demi rakyat dan negara. Mereka perlu melibatkan pembangkang dalam Majlis Keselamatan Negara MKN berhubung pembuatan dasar COVID-19. Ketua Pemuda DAP Kebangsaan Howard Lee Chuan Ho berkata, ini kerana ada dasar yang dibuat oleh MKN kadang-kala karut, tidak masuk akal dan membuat pusingan you. Alangkah baiknya sekiranya boleh libatkan sebelah pembangkang juga dalam MKN. Alangkah baiknya boleh libatkan semua ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri untuk melaksanakan dasar kerajaan serta proses pembuatan dasar, katanya. Beliau berkata demikian ketika menjadi panelis wacana Sinar Harian siri ke-257 bertajuk PKP Tiada Noktah, talian hayat PN makin kabur yang disiarkan menerusi dalam talian pada Selasa. Adun Pasir Pinji itu menambah pihak pembangkang juga mahu dan tidak berhenti menyumbang bagi mencegah COVID-19. Tetapi dalam proses yang begitu penting dalam pembuatan dasar, kami tidak dilibatkan, katanya. Dalam pada itu, beliau turut mengkritik tindakan kerajaan yang tidak membenarkan Pulau Pinang menerima 2 juta dos vaksin Sinovac secara percuma pada Februari lalu. Sarawak diizinkan untuk mengambil 500,000 dos vaksin. Pulau Pinang pula bukan nak minta beli, bukan nak guna duit rakyat, tetapi ada orang mahu menyumbang 2 juta dos vaksin, tidak diizinkan pula. Ada orang nak bagi tapi kerajaan tidak izinkan. Inilah politik yang dihidangkan oleh kerajaan. Ini bukan remeh, 2 juta dos vaksin boleh membantu begitu ramai orang dan inilah politik yang dihidangkan, katanya. Dalam keadaan negara mengharungi PKP yang berterusan sejak pertengahan Januari tahun ini, ekonomi dan rakyat Malaysia sangat memerlukan satu lagi suntikan fiskal oleh pihak kerajaan. Kerajaan Perikatan Nasional PN tidak boleh lagi menunggu ekonomi negara pulih dengan sendirinya, tetapi harus terus proaktif menyokong proses pemulihan. Walaupun darurat dan PKP dilaksanakan lebih 4 bulan lalu, namun masih tiada apa-apa pengumuman berkaitan pakej rancangan ekonomi baru oleh kerajaan PN. Demikian keluhan Adun Pematang Pasir Muhammad Faiz Fazil yang menzahirkan denyut nadi rakyat yang kian terhimpit. Kerajaan perlu segera umumkan satu lagi pakej rancangan ekonomi bersasar untuk kumpulan individu tertentu seperti OKU, miskin bandar, ibu tunggal dan belia menganggur serta perusahaan kecil sederhana PKS dalam sektor ekonomi yang masih terumbang-ambing, katanya. Bukan itu sahaja, pakej rancangan ini harus memberi tumpuan terhadap individu-individu yang terlibat dalam sektor informal kerana mereka ini selalunya terlepas daripada liputan banyak inisiatif kerajaan. Berdasarkan data Jabatan Perangkaan setakat tahun 2019, hampir 1.3 juta rakyat Malaysia atau 8.3% daripada jumlah pekerja tergolong sebagai pekerja sektor informal. Faiz turut menggesa Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk mengotakkan janjinya sebelum PRN Sabah tahun lepas untuk menaikkan bantuan JKM bulanan kepada RM1,000. Sudah hampir 8 bulan beliau berjanji meningkatkan allowance bulanan, namun tidak ada sebarang tindakan setakat hari ini.
Jangan jadikan janji sekadar gula-gula pilihan raya. Dalam keadaan ekonomi hari ini, kenaikan allowance RM1,000 ini sangat relevan, terutama dapat mengurangkan beban ramai penerima allowance JKM seperti OKU, ibu tunggal, pesakit terlantar dan sebagainya. Memandangkan juga kadar inflasi negara dijangka meningkat agak mendadak dalam bulan-bulan akan datang, kerajaan harus memastikan rakyat bersedia menghadapi cabaran kos sara hidup. Pasaran buruh terus lemah dan lebih 750,000 rakyat Malaysia termasuk ramai graduan masih menganggur setakat Mac 2021, tambah Faiz. Kerajaan harus menggariskan pelan yang khusus untuk mendorong para majikan meningkatkan tenaga kerja mereka. Ini dapat dicapai jika kerajaan memperkenalkan inisiatif-inisiatif khas untuk mengurangkan beban kos tetap perniagaan terutamanya PKS. Jom Channel sangat bersetuju dengan cadangan dan saranan yang disuarakan oleh Howard Lee Chuan Ho dan Faiz Fazil demi kepentingan rakyat. Ini kerana kalau nak dengar cadangan daripada MP kerajaan, rasanya sampai kucing tumbuh mahkota di kepala sekalipun, ianya tidak akan berlaku. Kalau ada sekalipun, hanya cadangan-cadangan dangkal dan tidak masuk akal. Apa lagi yang Kerajaan Perikatan Nasional tunggu sebenarnya? Kuasa sudah di tangan anda. Darurat pandai pula kalian cipta. Benda lain takkanlah kalian tak mampu berfikir. Kalau rasa sudah tak mampu berfikir, belajarlah mendengar nasihat orang. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.